nampak ke tak? Tak apa, nampak. Kalau ni Tak ada apa. Buat ni. Sekejap, dia kata final. Fitnah apa? Fitnah suruh ambil lah. Allah. dah live ke? On dah, live. Kalau dia kata fitnah kan ni suruh ambil lah lagi sekali. So, tengok sekarang lah. Okay. Ni. Dang. Ikut. Awak mi boleh lah. Awak mi je lah. Kita boleh start lah, cari. Nak saya start dulu, cari dulu. Start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haris dan bina info datang jauh ya daripada KL ni. Okay, tujuan saya panggil Cik Haris datang ke kedai saya ini, saya nak lantik Cik Haris 3 kes. Terutama sekali untuk 2 individu. Seorang adalah utusan rimba yang dikenal di dalam laman sosial dia. Seorang lagi adalah Joseph Prakash untuk saman sivil. Dan satu lagi saman sivil yang saya serahkan pada Cik Haris untuk pegawai polis yang tidak adil menjalankan siasatan kes-kes daripada awal sehingga hari ini dengan alasan mengatakan kami tidak bagi kerjasama dan kami tidak bagi apa yang mereka minta, apa yang mereka nak. Setelah isteri saya dan juga Cik Haris buat sidang media, ada seorang pegawai polis telah WhatsApp saya minta pekerja saya, salah seorang pekerja saya yang lagi bekerja ini untuk bawa ke balai polis bagi statement. Sedangkan sebelum ini saya dah bagi kerjasama bawa saksi tersebut ke balai. Saya tanya dengan pegawai polis tersebut untuk ambil statement mereka. Tetapi pegawai polis tersebut telah mengatakan pada saya tidak perlu, kata dia. Awak seorang sudah memadai. Tetapi kes-kes hari ini semua tergantung. Dan setelah program saya apabila meminta kerjasama dari pihak polis, apa hasil siasatan mereka, mereka baru bagi apa nama dia Haris? Surat pemakluman pada program saya direct. Kononnya semua selesai, tidak ada apa-apa kesalahan. Dan kat sini saya kecewa lah sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga anak Malaysia, saya kecewa dengan siasatan polis telah lakukan dan tidak beri apa-apa maklumat pada kita, dan juga biarkan selama daripada bulan 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 selama 11 bulan. Malah bila program saya minta kerjasama dengan pihak polis, layan tak layan, edah tak edah, pihak polis bagi kerjasama dengan peguam. Jadi saya lantik, sekali lagi saya jawab, saya lantik Cik Haris daripada firma Haris Sakinah & Co untuk 2 individu untuk saman sivil, iaitu utusan rimba dan juga Joseph Prakash. Yang ketiga untuk tarik pegawai-pegawai polis yang mana tidak adil dalam siasatan untuk ke mahkamah. Ini sajalah yang saya nak sampaikan kepada pihak-pihak netizen, dan saya yakin di dalam Malaysia ramai lagi orang-orang seperti saya yang kes tidak apa orang kata tidak siasat dengan betul, tidak jalan dengan betul. Jadi saya minta pada ketua polis KPN kita yang baru ni yang telah dilantik untuk buka semula atau menggodak semula seluruh IPD di Malaysia ni untuk apa orang kata pihak IO ambil berat kes-kes ni. Sebagai seorang IO, kerja IO bukan salah tak bersalah, tetapi kerja IO panggil sesiapa saja terbaik di dalam kes-kes tersebut untuk ambil statement dan siasat. Tetapi di dalam kes ini mereka tidak panggil pun dan tidak siasat pun sekali. Malah kami yang kena ulang alik untuk jumpa IO, untuk bagi statement, tetapi mereka yang datang ceroboh kedai isteri saya tak ada seorang pun yang dipanggil.
kecuali Joseph Prakash. Itu pun laporan polis yang kedua yang saya buat di kedai sini. Bila dia datang ceroboh kedai saya, bila dia datang bawa kayu dan juga buat berbagai wayang tamil kat depan kedai saya, barulah dia ditahan. Dan barulah dia diambil tindakan undang-undang. Habis yang lain-lain mana? Mana kata apa siasat ini adil? Dan saya harap sangat, sekali lagi saya harap sangat pada Tuan Haris untuk ambil tindakan kepada mereka di dalam mahkamah dengan sewajarnya. Dan saya harap Cik Haris boleh ucap kata dua. Baik, terima kasih Cik Abdul Hamid di atas pencerahan dan juga penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Pihak kami telah dilantik dan oleh Cik Abdul Hamid bin Abdul Hamid untuk bertindak bagi pihak beliau di atas beberapa tindakan guaman dan juga tindakan mahkamah yang akan dilakukan ke atas beberapa individu dan juga beberapa anggota dan atau pegawai polis di atas beberapa tindakan yang kami dapati boleh diambil tindakan undang-undang. So pertamanya berkenaan dengan isu yang dibawakan oleh Cik Hamid ni tadi adalah berkenaan dengan isu pencerobohan yang telah dilakukan oleh beberapa kumpulan individu pada sekitar Jun 2020, dan saya jangkakan lebih kurang 11 bulan telah berlalu, namun tidak ada sebarang tindakan yang telah diambil oleh pihak polis terhadap perkara ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kenapa apabila seseorang individu membuat satu laporan polis, apabila beliau telah membuat satu aduan rasmi kepada pihak penguatkuasa, tapi tidak ada tindakan yang cepat, yang efisien, yang cekap, yang dijalankan, yang sepatutnya wajarnya dijalankan oleh pihak polis terhadap mangsa. Tapi dalam situasi kes anak buah saya ini telah dibiarkan begitu lama, tidak ada tindakan sehinggalah isu pencerobohan yang kali pertama pada Jun 2020 tersebut telah berulang untuk kali kedua, yang mana telah dilakukan oleh individu yang bernama Joseph Prakash. Yang kali kedua tersebut, pencerobohan tersebut telah menyebabkan takapan dilakukan ke atas Joseph Prakash, dan beliau telah dituduh di bawah Seksyen 506 Kanun Kesiasaan dan juga dibaca bersama Seksyen 509 Kanun Kesiasaan atas pertuduhan pertama mengugut mangsa, dan yang kedua adalah menjatuhkan reputasi dan juga maruah mangsa, iaitu kepada Salihah binti Yahya, isteri kepada Cik Hamid. Jadi yang ketiganya adalah berkenaan dengan satu isu kami nyatakan di sini adalah kemungkinan berlakunya kecuaian ataupun satu ketidakadilan ke atas report polis yang telah dibuat oleh anak buang. Tidak kira sama ada anak buang itu seorang individu yang mempunyai kita katakan sebagai IC biru ataupun apa-apa sahaja pengenalan dirinya, tidak kira apa sahaja bentuk pengenalan dirinya, tapi asasnya seseorang itu apabila dia berada di Malaysia, dia berada dalam kawasan negara Malaysia, dia adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Dan report polis itu dibuat bukan sahaja oleh anak kawan saya bernama Cik Hamid ni, tapi juga dibuat oleh anak kawan saya yang seorang lagi bernama Salihah binti Yahya. Dua report polis telah dibuat pada sekitar Jun 2020, namun sehingga ke Mei 2021 ini tidak ada sebarang penangkapan, tidak ada sebarang pemberian keterangan diberikan oleh individu-individu yang telah didakwa menceroboh restoran perniagaan anak buah saya. Itu poin yang selanjutnya. Dan seterusnya saya nyatakan di sini, sekiranya terdapat sebarang kecuaian, sekiranya terdapat sebarang ketidakadilan terhadap aduan report polis yang telah dibuat sebagaimana yang diperuntukkan di bawah kanun tata cara jenayah, maka pihak tersebut, pihak berwajib tersebut hendaklah bertanggungjawab di atas kelalaian, di atas kecuaian, di atas keengganan untuk menjalankan siasatan yang telus dan rapi ke atas mangsa, ke atas pengadu. Dalam kes ini pengadu yang membuat report, bukan suspek yang membuat report. Jadi kami nyatakan di sini apabila seseorang menjadi mangsa kepada sesuatu keadaan, kepada sesuatu tindakan jenayah, adakah pihak berkuasa dalam kes ini adalah pihak polis boleh menjalankan tugas pihak polis, tugas penguatkuasa dengan efisien, dengan cekap, dengan tangkas. Sebab kita tahu
semua orang tahu, masyarakat semua tahu bahawa polis di Raja Malaysia adalah sebuah agensi penguatkuasaan yang sangat terbaik, yang sangat efisien, yang sangat cekap, yang sangat adil. Tapi dalam situasi yang dalam saya ini, kita inginkan penjelasan. Kenapa pihak polis tidak mengambil tindakan yang sewajarnya sehingga menyebabkan pencerobohan kali kedua oleh individu yang bernama Joseph Prakat telah dilakukan dan menyebabkan gangguan, telah menyebabkan kecederaan ke atas mangsa dan juga Encik Hamim dan juga isterinya. Kecederaan di sini saya masukkan bukan sahaja kecederaan fizikal, tapi kecederaan mental, emosi, tekanan dan sebagainya ke atas anak guang tersebut. Dan saya juga menyatakan di sini bahawa sekiranya perkara ini berlaku kepada anak guang, tidak mustahil perkara-perkara ini berlaku juga kepada masyarakat rakyat Malaysia di luar sana yang mana report telah dibuat tapi tidak ada tindakan yang efisien, yang cekap, yang segera oleh pihak polis. Saya tidak katakan di sini bahawa pihak polis keseluruhannya adalah telah melakukan satu tindakan yang cuai, yang culas, tapi sebahagian anggota atau pegawai tersebut inilah yang menjadi duri dalam daging, inilah yang merosakkan, yang membusukkan nama polis di Raja Malaysia. Ini yang kita tak nak. Kita sanjung pihak polis, kita hormati pihak polis, tapi perlu dilakukan sebaiknya. Tindakan ini perlu dilakukan sebaiknya bahawa semua mangsa yang didapati diganggu dengan beberapa tindakan jenayah atau tindakan jenayah oleh individu-individu yang mana disuspek melakukan jenayah tersebut hendaklah mendapat pengadilan yang sewajarnya dan sebaiknya. Jadi itu yang kita nak utamakan, highlightkan. Bukan saja dalam kes anak guam saya, tapi saya percaya dalam kes banyak kes yang berlaku, perkara ini telah bertentangan dengan pertukan dalam kanun tata cara jenayah, di mana tugas prosedur polis hendak buat apabila menerima aduan report polis apa yang sepatutnya dilakukan dalam tempoh berapa lama. Polis hendaklah melengkapkan catatan, surat pemakluman hendaklah diberikan kepada anak guam, dan bila anak guam minta surat pemakluman, pihak polis kena keluarkan, isukan, maklumkan, update. Bukan senyap berapa lama, berapa bulan baru nak update, baru nak jalankan tindakan. Ini adalah satu tindakan yang tidak betul, yang satu tindakan yang salah, yang mana benda ini perlu diperbetulkan. Bukan kita hendak, anak guam bukan hendak membuat satu hentaman, satu cercaan, makian ke atas pihak polis, tapi anak guam bertujuan untuk mendapatkan pengadilan yang sewajarnya ke atas diri anak guam dan juga ke atas isterinya, di atas beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh individu yang telah dinyatakan oleh anak guam sebentar tadi. Jadi itulah apa yang hajat yang telah anak guam nyatakan di sini, dan pihak kami akan mengambil beberapa tindakan mahkamah yang dinyatakan sewajarnya dan menjadi asas untuk ditentukan oleh mahkamah. Jadi sebelum pihak saya menutup kenyataan di sini, saya menyatakan di sini bahawa tugas pihak polis seperti mana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan Malaysia menyatakan bahawa tugas pihak polis apabila menerima sesuatu aduan daripada mana-mana pihak, hendaklah membuat satu siasatan. Bukan tugas pihak polis menentukan, oh kes ni boleh bawa, oh kes ni tak boleh bawa. Itu bukan tugas pihak polis. Tugas pihak polis menjalankan siasatan dengan rapi, dengan telus. Di situ selepas itu barulah diputuskan oleh pendakwaan, iaitu bahagian timbalan pendakwa raya. Maksudnya kertas siasatan lengkap, pihak polis kena hantar kertas siasatan tersebut kepada pihak pendakwaan. Jadi bidang kuasa pendakwaan pula nanti menentukan ada atau tidak kes untuk didakwa ke atas suspek-suspek. Tapi bukan peringkat awalan pihak polis dah menentukan, okey, report ni saya kata ini tak ada kes ni. Bukan itu tugas pihak polis. Pihak polis kena siasat betul ke tidak dakwaan anak guam bahawa restorannya telah diceroboh. Betul atau tidak restoran anak guam telah didatangi beberapa individu yang membuat kekicauan. Betul atau tidak restoran anak guam ni telah diceroboh, bukan sahaja diceroboh mengganggu ketenteraman pelanggan di dalam restoran, tetapi individu-individu terbabit turut meminta satu persatu pekerja-pekerja anak guam untuk mengemukakan pasport, untuk mengemukakan bukti perjalanan dokumen yang sah. Jadi adakah di situ peranan individu-individu tersebut
adalah satu peranan yang telah mendapat mandat yang sah dari sudut undang-undang untuk dia bertindak sedemikian. Sedangkan mereka individu tersebut boleh melaporkan kepada pihak immigration, boleh melaporkan kepada pihak polis sekiranya mereka mensyaki bahawa pekerja-pekerja anak buah tidak mempunyai perjalanan dokumen yang sah. Bukan tindakan mereka secara sembrono, secara suka sembrono masuk ke restoran anak buah, membuat kekicauan dan kemudian meminta satu persatu pekerja anak buah mengemukakan dokumen dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang salah. Jadi benda ni semua perlu diputuskan di muka pengadilan untuk tindakan-tindakan yang sewajarnya ke atas pihak-pihak yang mengalami kecederaan. Itu saja. Wallahu a'lam. Dan apa nak Cik Haris, bagaimana kalau kita dah buat lantikan ni, saya harap Cik Haris dengan seadilnya dan juga sewajarnya bagi mereka, biar orang nampak bahawa kita bila gagal di pihak polis ni, bahawa kita ada lagi satu undang-undang yang kita boleh lantik dia dan benda ni boleh bawa ke mahkamah. Sebab kita harapkan keadilan. Yang pertama. Yang kedua, daripada segi penjagaan kami terjejas selama ni kami diam. Dan berbagai fitnah dia orang buat di dalam media sosial, macam-macam dia mengata, pun saya diam, saya mengalah. Tetapi mereka cabar saya. Bila mereka cabar saya tercabar. Sebab apa? Macam-macam dia orang cakap, mereka cerita apa semua. Jadi saya harap kat sini isteri saya lantik Cik Haris sebelum ni untuk jalankan saman-saman untuk kedai individu-individu ni, dan saya lantik Cik Haris pula untuk jalankan saman dua individu ni untuk Saliba dan Khusus Bekas dan juga pegawai-pegawai polis yang saya cakap tadi. Saya rasa saya tak nak sebut nama-nama mereka kat sini, biar peguam buat kerja dan biar mahkamah yang menentukan. Salah tak salah kerja mahkamah, bukan kerja orang awam. Jadi kat sini saya pun nak mengakhiri dengan ribuan terima kasih kepada penonton dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.